Kenapa tu? Tanya Tama. Tak ada jawapan. Sebagai cucu yang dah dilatih supaya cepat berfikir dan bertindak bila keadaan terdesak, Tama segera tajamkan panca indera dia. Ada bayang-bayang manusia dalam kabus yang halang perjalanan Datuk. Manusia tu bertubuh besar, pakai songkok putih, berkain pelikat kotak besar warna hijau putih. Baju Melayu Teluk Belanga yang dipakainya koyak dekat bahagian bawah. Dekat bahu kanan terselimpang kain hitam tutup sebahagian dada kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 206 dan 207, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kata Harun, sebelum ayah meninggal dunia, memang dia berusaha cari Datuk. 2-3 kali dia datang Perak. Malangnya dia tak jumpa. Ada sesuatu yang nak disampaikan pada Datuk. Sebelum meninggal dunia, ayah suruh Harun cari Datuk sampai dapat. Sebab Datuk je yang boleh tolong Kak Nonong dan tahu rahsia keluarga mereka, sama ada buruk atau baik. Terutama tentang arwah mak yang dikatakan ada kaitan dengan nasib malang Kak Nonong. Tiba-tiba Datuk tepuk lantai dan terus bangun. Dengan wajah yang tenang, Datuk melangkah ke pintu dan tolak daun pintu. Angin malam merempuh masuk. Sambil berdiri dekat muka pintu, Datuk renung ke arah halaman Istana Maimun. Lagi apa katanya Ron? Datuk pusingkan badan, renung ke arah Tama dan Harun. Kata Harun, arwah ayah ada beritahu yang semua rahsia dan pantang larang dia dah ceritakan pada Datuk. Bila sampai masanya, Datuk akan tolong kalau diminta. Angin malam bertambah hebat merempuh masuk. Dengan pantas, Datuk pusingkan badan lalu rapatkan daun pintu semula. Kemudian perlahan-lahan Datuk melangkah ke arah Tama dan Harun dan terus duduk bersila berhadapan dengan mereka berdua. Kemudian dengan tenang, sepasang tangannya didakap ke dada. Kedua-dua belah kelopak matanya dirapatkan dan bibirnya bergerak. Tama yakin Datuk baca surah Yasin sampai habis. Lepas habis baca, perlahan-lahan Datuk buka mata. Seluruh dahinya berpeluh dan beberapa bahagian bajunya basah kerana peluh. Dari arah dapur terdengar macam ada orang berjalan. Bulu roma Tama terus meremang. Datuk renung muka Harun. Dalam rumah ni ada bilik larangan dan Datuk berhenti bercakap. Badannya terdorong ke belakang macam ada orang tolak. Bersusah payah Datuk betulkan kedudukannya semula. Bila dah rasa selesa, mata Datuk mula melilau ke setiap sudut dan renungan tu terpaku pada daun pintu yang bermanggakan tembaga putih. Tak berkelip Datuk renung ibu kunci yang tergantung dekat situ. Agaknya bila aku boleh jumpa Nonong Run, 2 hari lagi memanda, kata Harun. Datuk buat keputusan nak tunggu sampai Nonong balik, dan memang itu yang Harun harapkan dari Datuk. Jam dah pukul 11 malam. Tama mula rasa mengantuk. Harun dah sediakan bilik yang berasingan untuk Tama dan Datuk. Bilik besar yang berdepan dengan beranda untuk Datuk. Tama disuruh tidur di bilik kecil bersebelahan dengan bilik yang pintunya bermanggakan tembaga putih. Mula-mula Tama tak nak tidur dalam bilik tu, sebab setiap kali dia pandang mangga tembaga putih yang tergantung dekat pintu, dia terasa seram. Dan bila dia renung lama-lama, pandangan jadi berpindah-pindah. Kepala terasa pening, tekak jadi loya, nak termuntah. Pergilah tidur, kata Datuk pada Tama. Dengan dada yang berdebar-debar,
Tama melangkah ke bilik. Buka pintu, petik suis lampu. Seluruh ruang bilik terang benderang. Ada katil bertilam tebal dengan cadar berwarna belang harimau. Sarung bantalnya pula bercorak kulit ular sawa. Bantal peluk bercorak kulit buaya. Ada meja kecil, lampu untuk membaca dan beberapa buah majalah hiburan terbitan Kota Medan. Sebelah susunan majalah ada sepasang patung kuda tengah berlaga yang diperbuat dari kayu. Kemudian Tama buka tingkap. Kelihatan kabus nipis mula bangkit. Kubah masjid raya jelas kelihatan. Sekumpulan kelawar liar berterbangan sambil berbunyi lepaskan makanan yang digonggong menimpa pondok burung merpati berdekatan. Disebabkan terkejut, beberapa ekor burung merpati berterbangan. Tama terperanjat. Kumpulan kelawar liar tu terus serang burung merpati yang terbang tak keruan. Seekor burung merpati yang jadi mangsa entah macam mana masuk ke dalam bilik, jatuh terkapar atas lantai hujung katil. Burung tu menggelepar kesakitan sebelum keras dan kaku atas lantai itu. Tama periksa burung merpati tu. Satu persatu bulu lehernya Tama selak dan jumpa ada 2 lubang kesan gigitan dan darah beku dekat situ. Krau! Terdengar bunyi kelawar. Cepat-cepat Tama lepaskan burung merpati tu. Tama renung ke atas. Ada seekor kelawar besar bermata merah tengah menyeringai ke arah dia sambil buka sayapnya. Kelawar besar tu terus menjerit. Suaranya kejap kasar, kejap halus. Matanya bertambah merah menyala. Tama jadi cemas. Dia terfikir nak halau kelawar tu dengan patung kuda. Tapi baru Tama sentuh patung kuda tu, kelawar terus sambar patung tu lalu dicampakkan atas tilam. Tama terkaku. "Keluarlah, jangan ganggu aku," kata Tama. Kelawar yang terbang berlega-lega dalam bilik tu macam faham. Kemudian kelawar ganjil tu sambar bangkai burung merpati lalu dibawa keluar. Cepat-cepat Tama tutup tingkap semula. Patung kuda berlaga atas tilam Tama ambil dan letak dekat tempatnya semula. Perlahan dia rebahkan badan atas katil. Mungkin disebabkan terlalu penat dan mengantuk, dia terus terlelap. Lebih kurang pukul 2 pagi, Tama terjaga bila ibu jari kaki kiri dia terasa disentap sesuatu. Tama terus turun dari katil lalu petik suis lampu. Setiap sudut bilik termasuk bawah katil Tama jenguk, cari makhluk yang sentap ibu jari kaki kiri dia tadi. Tapi tak jumpa. Bila tak jumpa apa-apa, Tama nak sambung tidur semula. Tapi puas dia pusing kiri, pusing kanan, terlentang, meniarap tapi tak mahu terlelap. Akhirnya Tama terus duduk, fikiran bercelaru. Tiba-tiba terdengar daun pintu bilik sebelah yang bermangga tembaga putih tu ditolak dari luar dan bunyi tapak kaki orang berjalan dalam bilik. Tak lama lepas tu terdengar suara orang bercakap sendirian. Bila suara orang tu hilang, terdengar pula bunyi kain dikoyak bertalu-talu. Bau kemenyan mula menusuk hidung. Serentak dengan tu terdengar bunyi dinding dicakar dan ditumbuk. Suara kelawar dan cengkerik saling bertingkah dekat luar rumah. Sayup-sayup terdengar bunyi salakan anjing liar. Bau kemenyan bertukar bau hangit macam bau rambut terbakar. Tama jadi cemas. Dia terus baca ayat Al-Quran. Tapi pelik, makin dibaca makin kuat pula bunyi papan dinding dicakar. Suara kelawar dan cengkerik makin keras. Bau rambut dibakar terus menyucuk lubang hidung. Suara orang bercakap sendirian makin rancak diselang-seli dengan suara orang ketawa dan batuk-batuk kecil. Tama terfikir nak pergi dekat datuk dia. Dia baru berdiri, tiba-tiba lampu bilik terpadam. Tama terasa lehernya disentuh sepasang tangan berbulu. Bila nak menjerit minta tolong, tangan berbulu tebal tu terus tekuk mulut dia. Tama terus meronta-ronta nak lepaskan diri. Tiba-tiba lampu dalam bilik bercahaya semula. Tangan tu terus hilang. Lepas tu Tama tengok atas katil. Bantal, selimut, buku dan cadar habis berselerak. Tama jadi pelik. Tadi dia kena ganggu dengan tangan berbulu tu dekat lantai. Kenapa barang atas katil pula yang berselerak? Kemudian Tama perhati sekeliling sudut bilik. Ada kesan tanah merah yang membentuk tapak kaki atas lantai. Tapak kaki tu memang ganjil, bukan tapak kaki manusia. Panjangnya lebih kurang 12 inci, lebarnya dekat 7 inci. Bentuk ibu jarinya macam anak lesung batu. Jarinya lebih 12. Dalam tumpukan tanah merah ada bulu berwarna kekuning-kuningan yang panjangnya lebih 2 inci. Tama terkaku. Suara-suara pelik yang menyeramkan dari bilik sebelah semakin gamat dalam berbagai-bagai nada. Malam yang dingin terasa membahang. Suara cengkerik, suara anjing liar dan burung-burung malam terus berbunyi. Terdengar suara wanita mengeluh, mengerang, merayu belas kasihan. Tak lama kemudian terdengar suara orang baca mentera dan jampi serapah. Tama jadi serba nak panggil datuk atau tak. Lepas fikir dalam-dalam, biarlah datuk dengan urusannya baca Al-Quran dan buat solat sunat. Dengan tenang, Tama duduk bersila atas lantai dekat pintu. Selamat sikit bila duduk dekat situ. Kalau ada apa-apa, terus buka pintu dan lari keluar. Tak lama kemudian, ada orang ketuk pintu bilik. Bila Tama buka,
Rupa-rupanya Datuk yang ketuk. "Kamu berwirid, Tama?" tanya Datuk. Tama tersengih je sambil giling ke kepala. "Habis apa yang kamu buat?" "Saya tak boleh tidur, Tok." "Ada yang ganggu kamu, Tama?" Tama anggukkan kepala. Kemudian Datuk berjalan 3 langkah ke depan. Matanya renung ke arah tilam dan bantal yang bertaburan atas katil. Bila dia tengok longgokan tanah hitam di lantai, tadi warna tanah tu kemerah-merahan. Entah bila pula bertukar jadi hitam. Patutlah sepanjang malam aku resah semacam, kata Datuk. Datuk terus melangkah lebih jauh ke tengah ruang bilik sambil matanya melilau. Bila dia pandang patung kuda belaga, kelopak mata kirinya mengecil. Macam ada sesuatu yang Datuk nampak dari patung kuda belaga tu secara batin. Dah dekat waktu subuh. Pergilah mandi. Boleh kita berjemaah di masjid raya. Aku dah selalu sembahyang situ. Datuk melangkah keluar. Tama terus masuk bilik air. Lepas mandi dan tukar pakaian, Tama terus pergi dekat Datuk yang tengah tunggu dia dekat beranda. Harun pun dah ada dekat situ. Tanpa buang masa, mereka segera tinggalkan rumah menuju ke masjid. Selesai solat subuh, Datuk dan Tama balik dulu sebab ada benda yang Datuk nak buat dekat rumah. Lagipun Datuk dah mulakan puasa sunat. Harun tak balik lagi, dia nak dengar ceramah. Mereka pun melangkah pulang dalam suasana pagi yang berkabus nipis. Makin lama, terasa Datuk lambatkan langkahnya. Kemudian dia terus berhenti. "Kenapa, Tok?" tanya Tama. Tak ada jawapan. Sebagai cucu yang dah dilatih supaya cepat berfikir dan bertindak bila keadaan terdesak, Tama segera tajamkan panca indera dia. Ada bayang-bayang manusia dalam kabus yang halang perjalanan Datuk. Manusia tu bertubuh besar, pakai songkok putih, berkain pelikat kotak besar warna hijau putih. Baju Melayu teluk belanga yang dipakainya koyak dekat bahagian bawah. Dekat bahu kanan terselimpang kain hitam tutup sebahagian dada kanan. Lelaki yang tercegat depan Datuk tu kurang jelas wajahnya. Kemudian terdengar gema suara di sekeliling mereka berdua. "Balik saja ke tempat asal kamu. Jangan cuba ganggu urusan orang. Aku ingatkan kamu, jangan cuba nak jadi jaguh di tanah Delhi. Nanti buruk padanya. Kalau tak mati, kamu terseksa seumur hidup." Datuk toleh ke arah Tama sambil bagi isyarat tangan supaya ikut apa saja yang dia buat nanti. Datuk terus melangkah lalu merempuh lembaga yang halang perjalanannya. Lembaga tu terus tendang Datuk sampai jatuh terlentang dan kain selendang di bahu kanan dilibaskan ke arah Tama. Libasan kain tu membuatkan Tama tu huyung-hayang, terasa pening. Tama terus berselawat seberapa banyak yang boleh. Rasa pening mula berkurangan. Badan mula dapat imbang semula, tapi tak mampu berdiri dan terpaksa duduk atas jalan. Datuk yang jatuh terlentang segera bangun dan meluru ke arah lembaga yang nampak sama-sama tu. Bila badan Datuk sentuh tubuh lembaga tu, Tama nampak macam ada pancaran kilat dan perlahan-lahan tubuh lembaga tu terbelah dua. Tubuh bahagian kiri keluarkan api, sebelah kanan pecah berderai macam kaca terhempas ke lantai. Seluruh badan Datuk dibasahi peluh. "Tanda-tanda kurang baik, Tama," kata Datuk dan terus sambung perjalanan pulang. Suasana sekitar mula cerah. Perjalanan semakin rancak. Sebaik saja sampai di kaki tangga, mereka disambut pembantu rumah. "Tunku Harun mana?" "Sekejap lagi dia balik. Dia dengar kuliah subuh," jawab Datuk. Datuk melangkah masuk ke biliknya. Beberapa minit kemudian, Datuk keluar dari bilik menuju ke halaman rumah untuk buat senaman. Lebih kurang 45 minit kemudian, Harun pulang dari masjid raya. Dari jauh dia dah tersenyum ke arah Datuk. Lepas tu Harun ajak Datuk dan Tama sarapan. Tapi Datuk suruh Harun dengan Tama je pergi sarapan sebab hari ni dengan besok Datuk puasa untuk selesaikan masalah nonong tu. Tama dan Harun masuk ke ruang makan. Datuk teruskan senaman atau latihan silat helang putih. Datuk berhenti bersilat bila matahari naik tinggi segala. Selama 2 hari Datuk berpuasa sunat, dia kurang bercakap. Waktu siang dihabiskan dengan baca Quran dan baca kitab agama di masjid raya. Sebelah petangnya pula, kalau ada masa terluang, Datuk dengan Harun berkunjung ke beberapa buah rumah ulama atau ketua pesantren sekitar Sumatera Utara. Sebelah malamnya, lepas buka puasa dan solat, Datuk habiskan separuh waktu malamnya dengan solat sunat, berzikir dan baca Al-Quran. Masa Datuk berjaga malam dekat situ, Tama tidur dengan tenteram. Tak dengar lagi bunyi aneh dari bilik yang bermanggakan tembaga putih tu. Masa Datuk berpuasa selama 2 hari tu, Tama bebas nak ke mana saja. Hampir separuh kota raya Medan dia pergi dengan berjalan kaki. Habiskan masa dengan duduk di kepala tangga Istana Maimun, tengok pelancong turun naik istana. Kemudian berlega-lega depan istana sebelum bergerak ke pondok kecil yang ada meriam ganjil. Bila nonong balik, Tama terpegun. Wajahnya nampak
macam gadis awal 20-an. Kulitnya putih merah, senyumannya menawan, tinggi lampai, leher jinjang, tubuhnya sedap mata memandang, cantik sangat, wajahnya berseri. Kak Nong, ni cucu memanda. Tama, inilah kakak aku yang tua. Cucu memanda? Ya, kacak juga orangnya. Kulit putih, matanya yang hitam menunjukkan dia cucu yang bijak. Tersengih je Tama bila kena puji macam tu. Petang Rabu, sehari lepas Datuk tamatkan puasa sunatnya selama 2 hari, balik dari solat asar berjemaah di Masjid Raya, Datuk terus panggil Harun dan Nonong ke ruang makan. Mereka berbincang tentang masalah Nonong. Saya bersedia, kata Nonong. Lepas tu Datuk suruh ambil 2 gelas air dingin. Bila air tu sampai, Datuk suruh Harun dan Nonong minum air seteguk senafas. Sebelum minum, selawat Nabi 3 kali dalam senafas dulu. Air tu bukan air penunduk, sekadar bagi keyakinan dalam diri kamu berdua. Bercakaplah dengan jujur, kerana aku juga berniat jujur dan ikhlas pada kamu. Setelah berusaha, selebihnya tu kita serahkan kepada Allah. Harun dan Nonong anggukkan kepala. Tama yang duduk agak terpisah jauh dari Datuk, Harun dan Nonong hanya renung keluar, tengok sinar matahari petang yang makin redup di halaman rumah. Kemudian Datuk suruh Nonong jujur dan berterus terang dengan dia. Jangan malu-malu, sebab apa yang Datuk buat ni untuk penuhi permintaan arwah orang tua mereka. Harun, dia memanda. Kamu tahu apa yang ada dalam bilik berkunci tembaga tu? Harun dan Nonong nampak terkejut dengan pertanyaan Datuk tu. Alright, sampai sini dulu sambungan siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di Jumaat akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.